Bukan sahaja di negara kita, malah iri dadah telah menjadi masalah global, masalah dunia. Mencari satu formula untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia bukanlah satu perkara yang mudah. Melihat kepada unduran peningkatan peratusan yang tinggi bagi kes-kes berulang sikap dan pandangan segelintir masyarakat terhadap penagih-penagih dadah menjadikan kes ini semakin sukar mencari jalan keluarnya. Peranan Malaysia di dalam hal ini jelas sekali agak menonjol di dalam akta dan perundangan. Hukuman mati mandatory yang dikenakan terhadap pengedar-pengedar dadah sedikit sebanyak mampu menangani masalah ini dari terus mencapai ke tahap yang lebih membimbangkan. Hukum Islam di dalam penyalahgunaan dadah amatlah jelas. Terdapat ramai ulama dan badan-badan fatwa telah menyatakan telah mengeluarkan fatwa pengharaman dadah. Tanpa perlu diulangi, masyarakat kita juga telah terdidik dengan beberapa istilah yang menunjukkan kehinaan penyalahgunaan dadah. Lantas mereka bangkit, bangun, membanteras dadah di zaman ledakan kemajuan informasi. Tuan-tuan, sidang hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, pendidikan keluarga di dalam Islam, keluarga merupakan suatu unit kecil yang di dalam masyarakat. Untuk membina satu insan yang cemerlang, ibu bapa memainkan peranan yang penting. Begitulah yang dinyatakan dan disebut di dalam Al-Quran. Terdapat segelintir kes penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada keretakan rumah tangga. Bosan dan kecewa terhadap ibu bapa membawa si anak ke kancah penagihan. Masyarakat sekeliling dan rakan-rakan sebaya juga turut menjadi faktor kepada masalah ini. Rumah tangga dibina atas iman dan komitmen kedua-dua suami istri untuk membentuk suasana kondusif bagi si anak. Pembelajaran anak-anak bermula dari awal lagi. Suruhlah anak-anak sembahyang ketika usia mereka 7 tahun. Kemudian pukullah mereka jika mereka meninggalkan solat sembahyang ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Tuan sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, mengambil berat generasi muda, julat umur yang paling ramai terjebak dalam kancah penagihan dadah merupakan usia remaja dan juga belia. Usia ini sepatutnya diisi dengan aktiviti-aktiviti yang sehat dan membina. Usia ini juga merupakan usia kritikal di mana akan menentukan masa depan kepada seseorang manusia selepas itu. Sejauh manakah
kita serius terhadap pendidikan warga muda, generasi muda. Calon SPM, calon CJ pelajaran Malaysia SPM setiap tahun hampir mencecah 500,000 orang. Namun keistimewaan diberikan kepada mereka yang mendapat keputusan cemerlang di dalam SPM. Namun tanpa kita sedari, mereka yang tercincir dan tidak bernasib baik di dalam SPM tidak akan, jika tidak dibimbing dan diberi petunjuk, mungkin akan menjadi masalah kepada negara pada satu masa nanti. Remaja di bangku sekolah menghadapi satu situasi di mana bukan untuk keliruan identiti. Mereka berterina, beremosi, sekali. Mereka juga suka didekati dan ada kalanya ada segelintir pendidik juga suka untuk mendidik mereka. Remaja pada usia ini juga suka untuk mencoba perkara baru. Faktor yang lebih merumitkan mereka tidak perkara yang menjadikan keadaan ini lebih membingungkan dan merugikan. Mereka tidak lagi suka dikongkong oleh ibu bapa dan keluarga. Kesimpulan. Meneruskan usaha membantah dan membasmi dadah perlu dipikir dan dilaksanakan secepat mungkin agar keadaan akan lebih baik dari hari ke hari. Masalah yang dadah tidak datang bersendirian, ia datang bersama berbagai masalah yang datang bersama-samanya. Diharapkan Malaysia tidak akan mengikut negara-negara lain yang terpaksa mengkira penagihan dadah sebagai hak individu kerana mereka tidak mampu untuk membendung masyarakatnya sendiri untuk tidak mengambil dadah. Kepada Allah kita serahkan segala usaha kita dan kepadanya lah kita mohon agar negara ini terus makmur